A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 18, baris yang ke-10 daripada atas. Muka surat 18, baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sunat nyaring. Nyaring ni kuat, jahar kalau bahasa Arab, pada keduanya, pada amin dan surah, jika nyaring Fatihahnya Fatihah seseorang. Ini sambungan sunat hai'ah, selepas daripada membaca Fatihah. Selesai bicara sunat, dia akan masuk pula kepada di bawah tu syarat bagi rukun rakaat. Terdahulu selesai bicara syarat ketika membaca Fatihah, syarat ketika membaca Fatihah. Kemudian selesai membicara syarat ketika membaca Fatihah, dia membicarakan perkara yang disunatkan sebelum membaca Fatihah dan perkara yang disunatkan selepas membaca Fatihah. Selesai, boleh berpindah kepada syarat ketika rakaat. Ini dalam kitab Hidayatus Sibyan. Tetapi dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, perkara-perkara sunat ni dak panjang lah. Dak panjang. Contohnya yang saya sambung balik minggu lepasnya, hak berkaitan dengan membaca surah, kemudian daripada membaca Fatihah. Setakat tu je, ada cerita panjang. Setakat tu sahaja. Jadi minggu lepas, minggu terdahulu, membicarakan berkaitan dengan membaca surah. Membaca surah, apa hukum dia, sekurang-kurang membaca surah. Kemudian minggu lepas pula pergi kepada disunatkan membaca surah ni bagi orang yang sembahyang seorang diri, bagi imam pada 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat yang pertama lah. 2 rakaat pertama, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Ini orang sembahyang seorang diri sunat membaca surah, imam sunat membaca surah. Begitu juga makmum, disunatkan membaca surah pada 2 rakaat yang pertama. Kalau subuh kok 2 rakaat subuh lah. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, macam biasalah, kita maklum lah. Di 2 rakaat yang pertama, sunat membaca surah bagi orang sembahyang seorang diri, bagi imam, dan bagi makmum yang imamnya membaca perlahan. Jadi kita minggu lepas fokus kepada makmum. Makmum disunatkan membaca surah pada 2 rakaat yang pertama jikalau imam membaca perlahan. Macam sembahyang Zuhur Asar lah, kan makmum kan membaca surah selepas daripada membaca Fatihah, sebab imamnya membaca perlahan. Itu bagi makmum yang muafiq, sempat bersama dengan imam pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang pertama.
Adapun kalaulah makmum tu masbuk, yang kita bincang minggu lepas, masbuk di sini masbuk sembahyang lah, bukan masbuk rakaat. Berkaitan dengan hukum membaca Fatihah, itu bagi masbuk rakaat. Ini masbuk sembahyang, dengan bahawa makmum ni ikut imam di tengah dah sembahyang. Jadi contoh minggu lepasnya, kepada sembahyang isyak, sembahyang zuhur asar pun sama. Tentu pada sembahyang isyak, sebab sembahyang isyak rakaat pertama, rakaat kedua imam baca kuat, tiga keempat imam baca perlahan. Kau nak ukit payung, gitu nampak menu ukit payung kot lain. Tak empat rakaat imam baca kuat kan. Jadi sekarang ni imam rakaat ketiga isyak, rakaat keempat isyak imam baca perlahan. Yang makmum ni baru masuk semayang, imam tasyahud awal, makmum pun sapa dalam saf. Lepas tu makmum pun Allahu Akbar, kebetulan imam pun terus naik. Jadi sekarang ni imam rakaat ketiga, makmum rakaat pertama. Jadi makmum rakaat pertama ni imam baca kuat ke perlahan? Perlahan. Maka makmum ada surah ke tak? Makmum disunatkan baca surah. Kena ingat gini je, kalau kau semai seorang imam itu sesalah rakaat dua rakaat yang pertama, tapi kita makmum ni pun sama juga, sunat membaca surah di dua rakaat yang pertama jikalau imam baca perlahan. Kalau imam baca kuat, kita macam subuh imam baca kuat. Kalau imam baca kuat, makmum tidak ada bacaan surah. Kalau imam baca kuat, makmum baca surah juga, pandangan muktamad hukum makruh, pandangan da'i hukum haram. Pada ni, kalau imam baca kuat, macam semain subuh imam baca kuat Fatihah dan surah, jadi makmum hanya diwajibkan membaca Fatihah, tidak disunatkan membaca surah. Bahkan kalaulah imam membaca kuat, makmum boleh dengar molek bacaan imam, tiba-tiba imam pergi baca surah, makmum pergi baca surah juga, pandangan muktamad hukumnya makruh, pandangan da'i hukumnya haram. Ni ada juga kadang-kadang ada makmum, contohnya imam membaca surah Sejadah pagi Jumaat, dia gitu turut baca juga, dia gitu pang baca juga. Kono-kono dia ingat juga ke macam mana ke, ataupun dia beranggapan lama panjang tu imam baca Sejadah ni, lama duk saja saya baca lah, ikut tu imam baca surah Sejadah. Lagipun makmum ni pandai juga surah Sejadah. Tidak duk saja, lama kan, Sejadah ni panjang kan, dia pun turut baca. Pandangan muktamad makruh, pandangan da'i haram. Lepas tu macam mana? Perhati bacaan tu imam, perhati bacaan tu imam. Nabi kata, iza kuntu khalfi fala taqra'u. Duduk belakang aku, Nabi kata jangan duduk baca lah. Baca apa? Jangan duduk baca surah. Sebab Nabi pernah dengar mai subuh ada makmum baca surah, Nabi larang. Sebab apa? Perhati dengar bacaan tu imam lah, imam baca kuat. Apabila Nabi larang jangan baca, ada satu pandang mengatakan Nabi larang tu haram lah. Lepas tu duduk saja lama. Siapa kata duduk saja? Ya, imam baca surah Sejadah tu, ni makmum ni boleh pahala ni. Pahala apa? Pahala imam baca surah Sejadah. Fakiraatul imam kiraatullah, Nabi kata bacaan imam ialah bacaan makmum. Jadi imam baca Sejadah tu, ni makmum lah, ni makmum boleh pahala yang sama. Makna tu imam baca Sejadah, makmum boleh pahala yang sama. Fakiraatul imam kiraatul lahu, bacaan imam ialah bacaan bagi makmum. Sebab tu kalau tarawih bulan Ramadan, kalau imam tu mengkhatamkan satu Al-Quran dalam semasa di bulan Ramadan, berarti makmum tu pun sendiri mengkhatamkan satu Al-Quran di bulan Ramadan. Walau makmum tu, kalau kita katalah
Dia tak erti baca Quran buta huruf, tak erti baca Quran. Macam kita katalah, tiba-tiba di pahala dia ada satu Al-Quran di dalam sembahyang di bulan Ramadan. Satunya pahala satu Al-Quran dalam sembahyang dengan luar sembahyang tak sama dah pahala. Luar sembahyang satu huruf satu pahala, alif lam mim 3 pahala. Dalam sembahyang sekurang-kurang satu huruf 10 pahala dalam sembahyang. Lepas tu sembahyang mana pula? Bila sembahyang tu? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Gandaan dia banyak mana pula bulan Ramadan? Ada ni. Dan macam mana dia boleh khatam Al-Quran bulan Ramadan dalam sembahyang? Dia buta huruf tak ada Quran, dia jadi makmum lah. Tu imam dia baca Quran apa khatam bulan Ramadan main tarawih, dia pun ada pahala satu Al-Quran. Sebab tu orang panggil tu imam hafal Quran di bulan Ramadan, sebab nak sebut khatam satu Al-Quran. Tapi kena cari tu imam yang hafal Quran serta faqih lah, serta pandai hukum ahkam fiqh, bukan hafal Quran saja. Ada masjid pula tirulah juga, orang panggil tu imam hafal Quran, dia pun panggil tu imam hafal Quran, tapi dia ajar pula ke tu imam sebab baca pendek-pendek. Ni masjid orang tua lah ni, orang pegang masjid, dia panggil tu imam hafal Quran. Dia pula yang ajar ke tu imam baca yang panjang-panjang, orang tu ramai belakang, dia malah padahal. Tu imam baca pendek-pendek. Tanya tu imam, apa tu imam baca pendek enggak? Tak kotang lah kita bulan Ramadan. Dah pengusi masjid arah gitu dia kata. Dia suruh baca pendek-pendek. Saya beritahu dah ke dia tak kotang lah. Tak apa tak kotang pun dia kata. Dia panggil apa tu imam hafal Quran kata mau kotang. Dia tak boleh lama dalam masjid orang kali, kepanasan. Dia yang arah tu imam ujur baru baca pendek. Ujur baru baca pendek. So kata imam tak boleh tahu lah. Sebab tu imam biasa kalau tu imam hafal Quran ni, dia tak boleh 30 malam. Sebab nanti dekat-dekat nak raya tu dia nak balik kampung dah. Mana kalau kata dia akan tugas di imam 27 Ramadan, 28 Ramadan, dia bajet dah, dia dikir dah. Kena habis banyak ni malam ni, banyak ni malam ni, banyak ni malam ni, banyak ni malam ni. Sebab malam 27 28 tu dia kena habis dah, sebab dia nak balik kampung dah. Mana memang agak panjang sikit lah. Tapi serah ke tu imam tu lah yang susung dengan matlamat nak khatam Quran. Sebab tu panggil tu imam hafal Quran. Dia harus pula tu imam sebab baca pendek-pendek. Kata, lepas tu saya kejut, baca Quran besar sekejap okong. Kata, pandai pendek kalau gitu baik baca Alhaakumut Takasur. Kalau baca pendek, dia kata musim masjid yang arah ke dia. Ni kalau jenis orang jahil. Jadi tidak tahu apa tujuan orang cari imam hafal Quran bulan Ramadan, nak khatam satu Al-Quran di dalam sembahyang di bulan Ramadan. Jadi makmum ramai-ramai tu boleh pahala yang sama. Faqiraatul imam qiraatullah, Nabi kata, maka baca imam ialah bacaan bagi makmum. Jadi sekarang ni terbalik semula kepada tu imam baca surah sejadah, itu bacaan pada makmum boleh pahala dah. Makmum kan duduk saja. Satu lagi pula, makmum perhati dengar bacaan tu imam, bukan duduk saja. Perhati dengar bacaan surah sejadah tu imam. Kalau kita faham makna, kita tadabburkan makna. Tak faham makna, kita tadabburkan bacaan, bukan duduk saja. Jadi adalah jenis makmum ni, dia berada dia rasa macam duduk saja, barangkali duduk diam tu, dia pun turut baca surah sejadah tu imam. Pandangan muktamad makruh, pandangan hukumnya haram. Jadi makmum tidak ada bacaan surah ketika imam membaca bacaan dengan kuat. Tapi kalaulah imam baca perlahan, makmum kat pertama kedua, makmum ada surah. Mai zuhur tak nanti jelas lah. Kalau kita mari lambat, kalau semayang bacaan kuat sekalipun, macam semayang isyak saya contohkan, sama dengan semayang zuhur asar pun. Jadi rakaat ketiga imam baca perlahan, rakaat keempat imam baca perlahan. Kita makmum, imam rakaat ketiga kita bawa rakaat pertama, imam rakaat keempat kita bawa rakaat kedua. Kena ingat,
makmum disunatkan membaca surah pada 2 rakaat yang pertama jikalau imam baca perlahan. Sekarang imam baca perlahan. Rakaat 3 imam baca perlahan, rakaat 4 imam baca perlahan. Makmum rakaat pertama, makmum rakaat kedua, makmum ada surah. Sunat baca surah, tapi tak sempat nak baca sebab imam rakaat cepat, sebab imam tak ada surah. Imam pun rakaat, maka makmum yang disunatkan baca surah tadi, dia sunat segera rakaat. Lepas tu surah, nanti ganti kemudian. Naik rakaat keempat isyak tu imam, makmum rakaat kedua isyak perlahan imam baca, maka makmum ada surah pun sama rakaat pertama, makmum tak sempat membaca surah sebab imam rakaat cepat, sebab imam hanya membaca Fatihah, maka surah rakaat dua pun makmum terhutang lah kita kata. Imam tasyahud akhir, makmum tasyahud awal, imam beri salam, makmum pun naik rakaat keempat. Rakaat ketiga imam makmum baca Fatihah dan sunat baca surah, ganti rakaat pertama tadi. Makmum naik rakaat keempat isyak, baca Fatihah, sunat baca surah, ganti rakaat kedua, rakaat kedua isyak tadi. Ni jarang diamalkan. Ni comel dah kitab Fathul Mu'in. Comel dah kitab Fathul Mu'in hak berkaitan dengan makmum masbuk yang tidak sempat membaca Fatihah rakaat pertama kedua ketika imam membaca perlahan, maka makmum tadi disunatkan baca surah di selain rakaat pertama kedua, rakaat 3 ke 4. Contoh minggu lepas ni sembahyang maghrib. Maghrib, imam rakaat kedua, makmum rakaat yang imam rakaat kedua, makmum rakaat pertama. Imam kedua baca kuat ke perlahan maghrib, baca kuat. Makmum rakaat pertama tadi tak ada surah sebab imam baca kuat, makmum hanya ada Fatihah sahaja. Imam rakaat ketiga, makmum rakaat kedua, imam baca perlahan, makmum rakaat kedua ada surah ke tak? Adalah sebab imam baca perlahan. Rakaat ketiga kan angguk lah yang kata-kata gitu, kan kena nama Bukit Bayu kan. Jadi imam kat ketiga perlahan, makmum kat kedua maghrib, ada surah ke tak? Ada, tapi imam cepat rakaat, jadi makmum tak sempat baca surah sebab imam rakaat dah, makmum pun rakaat. Imam pun beri salam, makmum naik rakaat ketiga, baca Fatihah dan sunat baca surah, ganti rakaat kedua tadi. Ni minggu kedua dah ni. Ayat dah minggu lepas kan akan ulang. Kan nampak lagi? Gitulah. Tapi kalau kata imam rakaat ketiga maghrib, makmum rakaat pertama, imam rakaat ketiga maghrib, makmum rakaat pertama, ada ni imam rakaat ketiga maghrib, makmum rakaat pertama, imam baca perlahan, maka makmum rakaat pertama ni ada surah tapi tak sempat baca lah. Jadi imam pun tasyahud akhir bisalam, makmum pun naik rakaat kedua maghrib seorang diri, rakaat kedua ada surah lah, biasalah rakaat kedua maghrib ada surah sebab seorang dah ni. Rakaat kedua, rakaat pertama, sekarang rakaat pertama, imam rakaat ketiga, makmum rakaat pertama, imam baca perlahan, berarti makmum ada surah, tak sempat baca, imam rakaat, makmum rakaat, imam tasyahud akhir bisalam, makmum pun naik rakaat kedua, seorang diri dalam rakaat kedua ni, maka baca Fatihah, baca surah rakaat kedua. Naik rakaat ketiga, baca Fatihah, baca surah, ganti rakaat pertama tadi tak sempat baca. Dia gitu. Tapi nak ceritanya surah kena ada pada 2 rakaat, kena ada. Kalau bapa dah baca surah salah satu, macam kata rakaat kedua tu, bapa nak baca surah tengok rakaat. Rakaat kedua tu pula. Rakaat ketiga tu sunat baca 2 surah. Ganti rakaat pertama, ganti rakaat kedua. Bukan bapa sekali tak mau baca pun, sengaja tinggal. Tak, rakaat ketiga tu lepas baca Fatihah 2 kali surah. Surah rakaat pertama, surah untuk rakaat yang kedua. Kalau sengeleng sekalipun, kalau sengaja sekalipun. Cuma gini je, kalau rakaat pertama makmum tu dia masbuk, dia rakaat pertama memang imam baca perlahan, okeylah. Imam rakaat ketiga isyak ke, imam rakaat keempat isyak ke, okeylah. Tapi rakaat pertama makmum ni dia masbuk rakaat, jadi dia pun Allahu Akbar sekejap, imam rakaat, dia pun rakaat, patut ditanggung oleh imam, surah tidak disunatkan dibaca kemudian. Kalau dia masbuk lah. Faham tak ni? Kita buat contoh maghrib tadi kan, contoh maghrib. Sekarang imam rakaat kedua maghrib, imam baca imam rakaat kedua maghrib imam baca kuat, tak apalah tu.
Imam rakaat ketiga maghrib. Dia rakaat pertama maghrib, imam baca perlahan. Sepatut dia ada surah, tiba-tiba dia masbuk. Sekejap je imam rakaat ketiga maghrib, dia sepatut ada surah. Jadi Fatihah pun ditanggung oleh imam, surah pun tak ada. Jadi imam beri salam, naik rakaat kedua baca surah lah macam biasa, naik rakaat ketiga tak ada surah lah. Rakaat pertama tadi imam baca perlahan, masbuk, kamu masbuk. Yang mana Fatihah kamu ditanggung oleh imam, maka surah kamu pun ditanggung oleh imam. Tak ada surah situ kalau masbuk. Bagaimana? Ni jarang diamalkan. Dicomel dah kitab Fathul Mu'in dibicara ni. Mana kalau makmum tu masbuk barulah. Jadi contoh kalau kita kata gini lah, imam rakaat ketiga isyak, makmum rakaat pertama isyak, tapi makmum masbuk. Imam rakaat, makmum rakaat, jadi Fatihah makmum ni tanggung oleh imam rakaat ketiga ni, surah pun tak ada. Imam naik rakaat keempat, makmum naik rakaat kedua, imam baca perlahan, makmum ada surah. Ini bukan masbuk ni, maka surah tak sempat nak baca. Jadi imam pun tasyahud akhir, makmum pun tasyahud awal, imam beri salam, makmum naik rakaat ketiga, baca Fatihah, ganti satu surah untuk rakaat kedua je. Naik rakaat keempat, baca Fatihah saja, surah tak ada dah. Sebab rakaat pertama dia masbuk, tak ada bacaan surah untuk makmum tadi. Sebab Fatihah pun ditanggung oleh imam, surah pun samalah. Ke pergi masjid awal semua tak pernah lewat gitu? Lewat gitu, lepas tu surah pakai tak ada. Tengok-tengoklah keadaan macam mana. Cuma kita mati moleknya, makmum rakaat pertama kedua, kalau imam baca perlahan, makmum disunatkan membaca surah. Sempat baca macam rakaat pertama kedua zuhur, clear lah. Kalau tak sempat baca, sebab makmum rakaat pertama kedua, imam ketiga keempat zuhur, tak sempat nak baca surah tu. Tapi kalau kita daripada awal dengan tu imam, tak ada masalah lah, sebab sama-sama baca surah. Tapi kalau zuhur yang sama, kita mari lambat 2 rakaat, imam ketiga keempat dia baca perlahan juga, maka makmum rakaat pertama kedua ada surah, tapi imam cepat rakaat, pada hanya membaca Fatihah. Tu hak terhutang tu. Jadi makna kita kena mati makmum, imam membaca perlahan, makmum disunatkan membaca surah pada 2 rakaat yang pertama. Sempat baca, okey. Tak sempat baca, kena ganti kemudian. Tak sempat baca tu kemari lambat lah tu. Kerana dia mari lambat. Macam yang duk tanyalah pula, rakaat pertama zuhur memanglah ada surah, sebab imam baca perlahan. Dah kita lambat masuk takbir tadi, imam tengah zuhur dah, barulah masuk semaya. Jadi habis baca Fatihah, nak baca surah tak sempat dah, imam rakaat lepas tu rakaat kedua macam biasa, sempat baca surah. Tiga keempat macam biasa, tak ada surah lah. Lepas tu nak ganti bila surah, nanti ganti rakaat kelima, nanti lepas imam beri salam baru tambah surah rakaat. Pening pula, mana ada, tak ada ganti lah waktunya. Dia mikir puji sungguh nak naik rakaat kelima, ganti tambah surah rakaat sebab nak baca surah. Tak ada, habislah waktunya. Pening mikir nak rakaat kelima pula. Dah sempat rakaat pertama zuhur dengan tu imam, rakaat kelima benda pula nak baca surah. Tak ada dah surah waktunya. Naik rakaat kelima lelah pula. Apa naik rakaat kelima? Nak baca surah. Rakaat pertama tadi lepas baca Fatihah rakaat dah, surah tak sempat baca. Tak ada dah lah situnya. Hak ganti dia rakaat kemudian ni lepas imam beri salam. Hak je ni masuk semayang lambat. Masuk semayang rakaat ketiga keempat tak kira lah. Atau berkaitan dengan surah bagi makmum. Disunatkan baca surah 2 rakaat yang pertama jikalau imam membaca surah yang imam membaca bacaan yang perlahan. Kemudian hak berkaitan dengan surah laginya, kita masih lagi mengulangi hak berkaitan dengan surah. Dia hak berkaitan dengan bacaan surah ni, dia ada, dia panggil apa? Dia ada surah-surah yang muayyanah. Dia ada surah-surah yang muayyanah. Dia panggil surah-surah yang ditakyinkan, yang ditentukan oleh Nabi SAW. Dia ada surah-surah yang muayyanah, surah yang ditakyinkan, surah yang ditentukan oleh Nabi SAW. Contoh subuh pagi Jumaat, rakaat pertama sajadah, rakaat kedua ad-dahri. Tu hak kita maklum tu.
Rakaat pertama surah Sajadah, rakaat kedua surah Ad-Dahri.